Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Sarah binti Rosli. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membicarakan tentang sebuah filem yang bertajuk Di Bawah Lindungan Kaabah. Jadi, semestinya filem yang kami bawakan ini akan memberi nilai dan pengajaran kepada masyarakat. Jadi dalam video ini kami akan membahaskan dari segi sinopsis, analisis watak, kebaikan dan keburukan filem, nilai dan pengajaran yang dapat diberikan kepada masyarakat. Jadi saya sendiri akan menguraikan tentang sinopsis dan analisis watak. Jadi jom kita start. Hamid! Terima kasih, Kak Lami. Bagaimana kau tahu itu dari aku? Aku tahu. Mak tahu kamu mencintai Zainab. Apa itu salah, Mak? Sudah sangat bersyukur Mak bisa bekerja di tempat mereka. Dan kamu disekolahkan. Kami semua menantimu. Ada apa sebenarnya, Engku? Kita harus membicarakan persoalan kemarin petang antara kau dan Zainab. Nggak Baradai! Cuh! Hamid akan menjalani hukuman dibuang keluar kampung. Maafkan Hamid, Mak. Hamid minta diri. Hamid. Hamid! Aku akan menunggumu. Pertama sekali, Di Bawah Lindungan Kaabah ini sebenarnya telah 2 kali dijadikan filem. Pertama, di bawah arahan Asrul Sani, iaitu pada tahun yang diterbitkan pada tahun 1981. Dan filem yang kami bawakan hari ini adalah adaptasi yang kedua, iaitu di bawah arahan Hani Saputra. Filem ini diterbitkan pada tahun 2011. Dan filem ini juga sebenarnya diadaptasi daripada novel Hamka, penulis Hamka iaitu Haji Abdul Malik Karim Abdullah pada tahun 1938. Jadi, antara watak-watak yang diperkenalkan di dalam filem adalah yang pertama, Herjunot Ali iaitu sebagai Hamid, yang kedua, Laudia Cintia Bella iaitu sebagai Zainab, yang ketiga, Didi Petet iaitu sebagai Haji Jaafar, dan Widiawati iaitu isteri kepada Haji Jaafar, Yeni Rachman iaitu ibu Hamid, seterusnya Niken Anjani iaitu Rosna, dan Tara Budiman iaitu sebagai Saleh. Seterusnya, untuk lebih menarik, saya akan memperincikan setiap watak utama. Jadi yang pertama adalah Hamid. Hamid adalah seorang anak yatim. Sejak kecil lagi ayahnya telah meninggal dan dia tinggal hanya bersama ibunya. Kehidupan mereka agak miskin.
Tetapi Hamid ni merupakan anak yang bijak dan pelajar yang bijak, iaitu di sekolahnya di Tawalib. Sifat Hamid ni adalah seorang yang sopan santun, menjaga adab, mentaati orang tua dan seorang yang pemalu. Dan Hamid ni juga telah dianggap sebagai keluarga dalam keluarga Haji Jaafar kerana ibunya sendiri juga bekerja di dalam keluarga Haji Jaafar. Seterusnya yang kedua adalah Zainab. Zainab ni anak Haji Jaafar dan isterinya Asia. Dia seorang yang bersifat sopan santun, pemalu dan menghormati orang tua. Dan Zainab ini juga tidak menyambung pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi seperti mana Hamid. Kerana perempuan pada masa itu mengikut adat masyarakat yang mana perempuan hanya lebih sopan duduk di rumah dan kaum lelaki yang mengeluar mencari ilmu dan mencari rezeki. Dan seterusnya, watak Haji Jaafar. Haji Jaafar ni adalah ayah kepada Zainab dan suami kepada Asia. Haji Jaafar ni adalah saudagar yang kaya, iaitu daripada golongan bangsawan pada masa itu. Haji Jaafar ni meninggal ketika perjalanannya ke Mekah. Dan juga Haji Jaafar ni seorang yang baik hati kerana dia telah membayai kesemua pendidikan Hamid daripada kecil hinggalah dewasa. Dan sedikit tentang watak sampingan, iaitu yang pertama Saleh. Saleh ni adalah kawan baik kepada Hamid dan dia setia berkawan sehinggalah Hamid meninggal, iaitu di depan kota Mekah. Ibu Hamid dia sangat menyayangi Hamid dan dia meninggal kerana sakit yang dihadapinya. Seterusnya Rosna iaitu kawan baik kepada Zainab. Dan seterusnya Asia iaitu isteri kepada Haji Jaafar dan Arifin yang merupakan sepupu kepada Zainab. Mereka berdua ini menampakkan di dalam filem memegang watak sebagai antagonis. Kerana ibu kepada Zainab ini tidak membenarkan Hamid berjumpa dengan Zainab walaupun Hamid ketika itu hendak pergi jauh, iaitu pergi ke kota Mekah. Dan Arifin pula adalah watak yang ingin menikahi Zainab, iaitu sepupunya sendiri. Saya akan ceritakan sedikit sinopsis daripada filem Di Bawah Lindungan Kaabah. Okey, kisahnya bermula daripada Hamid yang telah jatuh hati terhadap Zainab dan begitu juga Zainab. Tetapi kedua ibu bapa Zainab ingin menjodohkan Zainab dengan sepupunya sendiri, iaitu Arifin. Dan pada masa yang sama, ibu Hamid juga berpesan kepadanya agar janganlah terlalu mengharap untuk mendapatkan Zainab kerana mereka berdua telah banyak terhutang budi terhadap keluarga Haji Jaafar. Dan pada klimaksnya, menjadikan suasana lebih tegang apabila Hamid telah menjadi bahan fitnah dalam masyarakat kampung pada masa itu. Kerana dalam satu peristiwa yang mana Zainab ingin melihat perlawanan debat antara Hamid dan lawannya di surau. Jadi semasa perjalanan Zainab ke surau, hampir sampai di surau, Zainab telah mengalami insiden dan terjatuh ke dalam sungai. Jadi Hamid yang mana bersifat prihatin dan sangat menyayangi Zainab terus menyelamatkan Zainab yang lemas dalam sungai. Tetapi perkara yang dibuat oleh Hamid menyelamatkan Zainab dengan cara memegang dan menyentuh Zainab dan melakukan perkara yang tidak sewajarnya telah menimbulkan fitnah kepada masyarakat. Jadi ketua kampung dan pihak yang atas dalam surau tersebut telah memanggil Hamid pada malam itu dan mereka mengambil keputusan untuk menjalankan hukuman terhadap Hamid di atas perbuatannya itu. Dan Hamid hukumannya adalah dibuang daripada kampung tersebut. Jadi Hamid tanpa bantahan dia akur terhadap hukuman yang dijalankan ke atasnya. Jadi selepas
selepas Hamid keluar daripada kampung itu, tidak berapa lama Haji Jaafar pula telah meninggal dunia ketika perjalanannya ke kota Mekah. Dan apa yang menyedihkan lagi, dalam filem tersebut, Hamid telah kehilangan ibunya sendiri kerana ibunya sendiri mengidap penyakit tua. Dan dia mengambil keputusan untuk keluar berhijrah, dan dia ingin berhijrah ke kota Mekah yang mana tempat impiannya untuk ke sana. Hamid ingin berjumpa dengan Zainab, tetapi tidak kesampaian, dan ibu Zainab sendiri membohonginya bahawa mengatakan Hamid mengucapkan kepadanya selamat hari bahagia kepada Zainab dan Arifin. Walhal Zainab sendiri setia menunggu Hamid. Dan ketika Hamid di kota Mekah, waktu itu Hamid nazak, dan baru dia bertemu dengan rakan yang juga berada di rakannya Saleh juga berada di kota Mekah, dan rakannya menyampaikan surat yang disuruh dan disampaikan oleh Zainab kepada Hamid. Dan tetapi apakan daya, Hamid waktu itu telah nazak dan sempat membaca surat Zainab yang mengatakan dia setia menunggu Zainab, dan tetapi dia telah meninggal di hadapan Kaabah. Dan pada masa yang sama juga Zainab juga meninggal dunia dan sempat membaca surat daripada Hamid yang disampaikan oleh kawannya, iaitu Rosna. Hai, baiklah, seterusnya saya pula akan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan dari filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni. Okey, kelebihan yang dapat kita lihat dari filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni adalah jalan ceritanya yang dapat membawa penonton sama-sama mendalami apa yang dirasakan oleh Hamid dan Zainab. Okey, ianya meskipun hanyalah bercerita tentang percintaan, tapi ianya cerita ni sangat bagus dari segi keagamaan dia. Meskipun ia ni hanyalah bercerita mengenai percintaan, dan filem ini juga memberitahu kepada kita kan. Filem ini juga memberitahu kepada kita bahawa kita haruslah bersikap dermawan, dan seperti yang ditunjukkan oleh bapa kepada Zainab, dia walaupun dia kaya tapi dia sangat bermurah hati untuk membiayai pengajian kepada Hamid, sehinggalah Hamid dapat Hamid lulus dengan cemerlang. Dan ia juga menceritakan bahawa kita haruslah peduli tentang orang lain yang memerlukan pertolongan kita, meskipun ianya hanyalah dari kalangan orang bawahan. Seperti kita tengok kan, Hamid adalah orang susah yang tak dapat nak melanjutkan pelajarannya, dan ayah Zainab itulah yang membiayai Hamid. Okay. Baiklah, seterusnya bila kita lihat juga watak utama iaitu Herjuna Ali dan Laudia Cynthia Bella, mereka ni cukup menghidupkan karakter mereka dengan baik di sepanjang filem, dan chemistry yang tercipta antara mereka sangatlah dapat dirasakan penonton. Okay, karakter Hamid dan Zainab ni juga sebagai pasangan kekasih cukup memberikan pengaruh yang besar dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni. Okay. Seterusnya pula, kekurangan dari filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini adalah terletak pada bahasanya, kerana sedikit sebanyak bahasa yang digunakan adalah campuran antara bahasa Minang, Indonesia dan bahasa Melayu. Okey, kalau kita lihat detail dalam penceritaan Di Bawah Lindungan Kaabah ni, penggunaan aksen Minang yang tidak konsisten di sepanjang filem, dan ia juga dapat
ditemukan oleh penonton, walaupun ia tidak mengganggu penonton, tetapi sedikit sebanyak bila kita lihat penonton akan menyedari akan ketidak konsisten aksen yang digunakan. Okey. Seterusnya, filem ni juga kalau kita tengok dia sedikit lemah sekali pada bahagian pertengahan filem, ketika mana karakter Hamid dikisahkan telah keluar dari kampung dan terus menerus digambarkan mengalami penderitaan yang mendalam akibat terpisah dari Zainab. Dan di situ dapat kita lihat yang Hani Arsaputra ni gagal memberikan poin yang menarik dalam menampilkan sewaktu kesedihan Hamid dan Zainab tersebut. Okay. Dan di sisi lain juga, filem ini ada sesetengah bahagian yang dia terlalu orang kata mendayu-dayu, terlalu slow, dan tentunya bahagian ini akan membuatkan penonton ni jemu untuk melihat scene-scene seterusnya, sebab pada bahagian terdapat bahagian yang terlalu slow. Bersama saya di sini, Siti Novita binti Sofian, saya akan mengupas sedikit tentang nilai yang terdapat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah karya Buya Hamka, yang di mana banyak sangat nilai positif yang kita boleh dapat dalam cerita tersebut. Antaranya adalah nilai keagamaan, yang di mana nilai agama pada zaman itu sangat dititikberatkan. Kalau kita tengokkan latar belakang cerita ini adalah pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Masyarakat Islam di Kota Padang waktu itu sangat menitikberatkan agama Islam. Maknanya kalau orang yang dah berkemahiran, mereka ni berlumba-lumba untuk menunaikan haji, walaupun kita tahu pada zaman dahulu nak pergi ke Kota Mekah tu sangat sukar perjalanan, kena naik kapal berbulan-bulan lamanya dalam tempoh di mana perjalanan itu ada yang meninggal. So dekat sini kita yang hidup pada zaman serba kecanggihan ni, sepatutnya kita ni bersyukurlah sebab kita pergi ke Tanah Suci, pergi ke Kota Mekah dalam keadaan kita menaiki kapal terbang, dan dekat situ banyak sangat kemudahan yang telah disediakan, dan sekiranya kita berpeluang untuk pergi ke sana, kita ambil peluang tu dan gunakan sebaik-baiknya. Seterusnya, karya Buya Hamka ni, dia tidak boleh lari dari adat. Apa yang kita boleh tengok dalam filem ni, nilai adat ni bagi mereka, adat ni merupakan jati diri sesebuah bangsa. Jadi mereka kena akur dengan adat yang kita boleh lihat dalam filem ni, bagaimana Zainab setelah ayahnya iaitu Haji Jaafar meninggal dunia, yang dulunya banyak berjasa dengan kehidupan seorang lelaki yang bernama Hamid, dan ibunya yang telah ditinggalkan ayahnya sejak dari kecil. Memberi kesan yang sangat hebat, yang di satu sisi mereka berdua ni iaitu Zainab dan Hamid ni memiliki rasa cinta yang sangat mendalam. Namun secara adat mereka ni dipisahkan kerana seorang Zainab ni terdiri daripada keluarga yang berada, dan ramai yang hendak menjadikannya sebagai isteri, sementara Hamid ni adalah seorang pemuda yang ditinggal oleh ayahnya dan ibunya hidup sebatang kara. Dekat sini kita boleh nampak perbezaan darjat antara Zainab dan Hamid. Kemudian maka dari itu Hamid ni membawa diri ke Mekah. Kemudian nilai hormat, iaitu hormat terhadap orang tua. Hamid ni adalah anak yang sangat hormat kepada orang tua, dan dia juga sangat akur kepada ibunya apabila ibunya meminta dia untuk melupakan Zainab kerana memikirkan Zainab tu
merupakan golongan orang yang kaya dan mereka sendiri memang mereka hanya semata kara tak ada apa-apa pun. Selain itu, nilai persahabatan yang di mana Hamid ni ada seorang kawan yang bernama Saleh yang sejak kecil lagi diorang berkawan. Satu hari tu Zainab ni ada mengirimkan surat kepada Saleh untuk diberikan kepada Hamid kerana Saleh ni hendak menunaikan haji di Tanah Suci. So dia mengambil kesempatan ni untuk Zainab tu nak bagi surat untuk sampaikan apa yang tersirat di dalam hati Zainab tu. Kemudian Saleh pun sampailah dia ke Tanah Suci. Masa dia tengah keliling Kaabah, kemudian dia ternampak Hamid yang dalam keadaan yang sangat lemah sebab semasa perjalanan untuk sampai ke Tanah Suci tu mereka perlu melalui padang pasir yang sangat panas, yang memang sangat panas lah, yang menyebabkan Hamid lemah. Kemudian bila sampai je ke Tanah Suci tu, Saleh pun ternampak dan dia pun terus datang kepada Hamid membantunya untuk mengelilingi Kaabah. Kemudian sebelum Hamid meninggal, dia sempat bagi surat yang Zainab bagi dekat Saleh untuk disampaikan kepada Hamid. Dekat situ kita nampak nilai persahabatan tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Nurul Hazirah binti Muhammad Albar. Nombor matrik I20204902. InsyaAllah pada part Hazirah akan ceritakan apa pengajaran yang kita dapat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah, yang di mana kita sudah tahu dan kita sudah teliti, kawan-kawan Hazirah sudah ceritakan siapa perwatakan dia, siapa watak utama dia, apa nilai yang dapat dari segi filem yang dikeluarkan. Okey, antara pengajaran yang dapat kita gambarkan dalam filem ini iaitu filem Di Bawah Naungan Kaabah, yang di mana filem ini seperti yang kita tahu dia telah diterbitkan pada 1938, pada tahun 1938, dan pengarang daripada novel, dan dia telah mengeluarkan novel dan pengarang yang membuat filem ni adalah Hamka, saudara Hamka. Siapa tak kenal Hamka kan? Okey, apa yang best cerita ni sangat membawa pengajaran pada Hazirah, sebab memang rugilah kalau korang tak tengok cerita Di Bawah Naungan Kaabah ni. Sangat best, dan banyak sangat pengajaran yang kita dapat, pengajaran yang positif, dan dia tak banyak ya, kalau negatif pun sikit je. Okey, antara pengajaran yang kita boleh dapat adalah kita sebagai umat Islam haruslah mempunyai sifat kasih sayang sesama Islam. Maksudnya apa yang nak cakap kat sini, tidak kiralah kita duduk dalam masyarakat yang macam mana pun, walaupun orang buat kita macam-macam pun, kita tetap ada rasa kasih sayang. Antara yang kasih sayang yang kita dapat gambarkan dalam filem ni yang di mana antara kasih sayang Hamid terhadap Zainab. Okey, antara kasih sayang seorang ibu kepada anak, yang di mana kasih sayang seorang iaitu ibu Hamid, betapa sayangnya ibu Hamid kepada Hamid, sanggup memberi barang emas setelah ibu Hamid meninggal kepada Hamid untuk disara kehidupannya. Bukan itu saja, banyak sangat gambaran kasih sayang kita dapat contohi dalam filem Di Bawah Naungan Kaabah ni. Bukan lagi pengajaran yang dapat kita gambarkan dalam
dalam sebuah filem ni iaitu persahabatan. Apa yang dapat Hazirah cakap, bahawa persahabatan tu amatlah penting. Tak semua orang, memang dalam dunia ni tak semua orang boleh ada ketika kita susah, ketika kita senang. Tapi apa yang nak dikatakan bahawa persahabatan adalah satu pengukuhan yang lagi erat, nak mengeratkan lagi kasih sayang. Contohnya yang kita dapat dalam filem ni, apa yang Hazirah tahu adalah di mana iaitu Saleh dan iaitu kawan kepada Hamid dan Zainab, iaitu Saleh dan Rosnah. Saleh dan Rosnah ni sangatlah faham dan sangatlah memahami antara kisah percintaan Hamid dan juga Zainab. Mereka ni tak pernah bergaduh. Dan Rosnah ni sentiasa dengan Zainab ketika susah, ketika senang. Dan apa yang kita dapatnya adalah apa yang dapat dilihat dalam filem ni, bahawa Rosnah sentiasa menjaga Zainab. Tak kiralah Zainab pergi ke pasar ke, pergi ke mana-mana ke, Rosnah mesti ada dengan Zainab. Bukan itu saja, kalau dapat kita lihat lagi bahawa persahabatan antara Hamid dengan Saleh. Saleh ni waktu Hamid kena halau keluar daripada kampung disebabkan satu fitnah yang berlaku, Saleh ni tak pernah membenci Hamid. Dia sentiasa disebabkan tali yang kuat, itu tali persahabatan yang kuat, dapat dia percaya bahawa Hamid ni dia tidak bersalah. Itu penting dalam umat Islam ni. Kita perlu ada persefahaman yang baik. Itu kena cari orang yang baik, duduk dalam orang-orang yang soleh. Itu adalah persahabatan. Apa lagi pengajaran yang kita dapat, iaitu dari segi pengajaran kepentingan ilmu. Pentingnya ilmu. Kita umat Islam ni, kita dah tahu ilmu kita sikit, so kita kena cari ilmu. Yang di mana dapat digambarkan dalam filem ni bahawa Hamid ni seorang yang sangat pentingkan ilmu agama, yang di mana dia mengajar anak-anak murid membaca Al-Quran, yang di mana dia memperkembangkan ilmu agama, yang di mana beliau ni seorang yang sangat hebatlah dalam bidang agama, sampaikan beliau dapat pergi ke tanah suci. Itu adalah rezeki beliau. Apa yang kita dapat gambarkan bahawa umat Islam ni, kita tak perlu ambil benda remeh. Pasal hal agama. Kita sebagai umat Islam kena ambil penting dalam keagamaan. Kita jangan ambil hukum agama tu benda-benda yang remeh. Sepertinya kalau berlaku suatu fitnah dalam filem ni, ada seperti yang kita tahu, ada berlakunya fitnah antara Hamid dan juga Zainab. Tapi sebenarnya itu adalah keadaan yang mudarat, yang di mana Zainab ni dia terlemas dalam sungai. Hamid terpaksa untuk itu dalam keadaan mudarat. Kalau kita tak belajar agama, kita tak tahu hukum. So, ilmu agamanya adalah penting dalam kehidupan kita, supaya kita meletakkan hukum pada tempat yang betul. Supaya kita ada ilmu untuk berhujah dengan orang, untuk berhujah dengan musuh, maupun berhujah dengan orang yang luar daripada Islam. Itu pengajaran yang kita dapat ambil. Itu sahajalah yang dapat Hazirah gambarkan. Sebenarnya banyak je lagi pengajaran yang dapat kita berikan, kita praktikkan dalam kehidupan. Tapi memang best, memang seronok sangat. Korang kena tengok filem ni. So kalau korang tak tengok, korang rugi. So itu sahaja daripada Hazirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.